Assalamualaikum, selamat datang ke sesi kawasan kita hari ini. Boleh cik, boleh saya tahu lah nama cik sendiri? Okey, nama saya Nur Awni Husna binti Ahmad Sabri. Boleh panggil Awni. Majoriti panggil Awni. Jadi saya boleh panggil Awni lah. Yes. Okey, Awni saya Sasabila selaku kaunselor anda lah pada hari ini. Awni pernah join sesi kaunseling ke sebelum ni? Pernah Pernah lah. Pernah waktu tahun 1. Waktu tahun 1. Kiranya tahun 1 di universiti ke? Yes. Ya. Oh, ya. Kiranya mungkinlah Awni boleh tahulah ada beberapa perkara yang kita perlu tahu dalam sesi ni. Mungkin saya perlu jelaskan lagi lah. Okey, Sebab benda dah lama. Benda dah lama. Okey, tak apa. Itu tak jadi masalah lah. Okey, untuk sesi ni, dalam sesi ni Cik Awni boleh ceritakan apa yang Cik Awni ingin kongsikan dan luahkanlah kepada saya, dan saya cuba kita ni dengar, faham dan bantulah untuk kita sama-sama cari jalan penyelesaian untuk isu Awni. Okay. Tapi Awni jangan risau sebab atas apa yang Awni ceritakan kepada saya ni akan saya rasakanlah, kecuali jika ia membahayakan atau mencederakan diri Awni sendiri atau membahayakan orang lain, maka jajah kita ni akan terbatal. Jadi dalam sesi kita ni dia aku rasa selama lebih kurang 30 hingga 45 minit dah. Kalau lebih pun tak apa, tak jadi masalah, bukan kepada isu Awni sendiri. Jadi Awni, adakah Awni dah selesa dengan pendidikan Awni sekarang? Dah selesai. Okey, Awni, mungkin Awni boleh adakah Awni dah boleh matikan Jadi kita boleh lah. Okey, dah selesai ke sekarang? Dah. Okey, alhamdulillah lah. Jadi Awni ada Awni ingin cerita atau luahkan kepada saya ke, atau kongsikan kepada saya? Okey. Untuk sekarang ni kan kita tengah pandemik COVID-19. Mungkin semua orang mungkin akan rasa terjejas kot dari segi emosi ataupun dari segi masa diorang. So semualah yang bekerja ataupun tak bekerja, student ke tak student ni, semua akan terjejas. So nak kata kat sini dia macam kawalan emosi tu lah yang tak boleh nak untuk pandemik COVID-19 ni. Salah satunya macam pembahagian masa. Kalau macam kita kat rumah, biasa kalau kita kat college, kita dengan diri kita je lah. Tapi bila komitmen kita sebagai student je lah. Tapi bila kita duduk kat rumah, dia akan ada komitmen family, komitmen kita sebagai student. And Awni pun anak sulung, so faham lah kalau anak sulung dia macam lagilah benda tu komitmen. Okey, biasa kan kita ada dengar yang ibu ayah kena faham kita punya situasi. Tapi bila dah berbulan-bulan macam ni, mungkin dia orang akan rasa juga benda tu dia macam tak selesa jugalah mungkin. Kalau macam awal-awal itu macam boleh bagi tahu ada kelas, lepas tu jadual ni. Dia orang macam boleh faham. Tapi bila lama-lama nampak kita macam duk tengok laptop je kan, tiba rasa macam dia kata tak ada free langsung ke macam tu. Lepas macam lemak. Okey, kat situ dah drag lah kita punya emosi kat situ. Tapi nak buat macam mana? So pembahagian masa tu penting lah. Kalau macam Awni macam ni, kalau macam pagi, kalau contoh kalau ada kelas pukul 10, so akan bangun pagi, contoh lah, pukul 7 tu, biasa lepas subuh lah, 7, 8 tu, so Awni akan settlekan dulu urusan rumah. Kalau boleh macam basuh baju, buat apa yang patut. Lepas pukul 10 tu get ready untuk kita punya kelas. So masa tu rasa macam dah selesai kan. Nanti kalau Umi balik pun macam dah tak ada benda dah nak buat sebab kita dah settle semua benda. Okey, lepas tu tapi bila lama-lama macam dia macam tak boleh nak bagi komit juga. Bila dah hujung-hujung week ni dia macam okey, aku ada test, aku ada ni. Lepas tu
Lepas tu tambah lagi awak ni ada adik-beradik pula ramai. And then adik-beradik umur yang dekat-dekat. So totally semua tengok online. Kecuali yang bongsu tu lah tak tahu lah dia punya sekolah macam mana. Tak ada online. Lepas tu okay, kat sini dia macam pembagian masa lah. Kat sini macam awak ni belajar cara nak bagi masa tu. Macam tu lah. Lepas tu satu lagi, tak boleh nak penat sangat. So bila dah komitmen banyak sebagai student, sebagai anak, so kat situ dia macam penat lah. And then awak ni bagi solution untuk diri awak ni sendiri, tidur awal. Kalau macam contoh kan, kalau macam dalam sehari tu dah ada waktu tidur, contohnya pukul 12, pukul 11, pukul 12 tu kan sesuai tidur. So tidur semalam tu macam banyak tenaga lah boleh kita guna. So nak tidur awal tu tak payah lah, tak payah. So kalau macam sehari tu dari pukul 8 lagi kelas, lepas tu dah sampai malam tu macam dah kemuncak kan. So ni akan tidur awal pukul 10. No, tak ada pukul 10, pukul 11 ataupun pukul 12 kot. Pukul 12 dah tidur lah. 12 dah tidur. So dia macam bangun pagi esok tu macam emosi pun dah okey. Dah ready untuk buat semua benda. Okey kat situ. Lepas tu masalah untuk cuma bolehlah saya ringkaskan sikit lah. Okey, untuk dari segi yang awal cerita awal ni tadi, saya dengar, saya dapat tangkap yang dari segi pengurusan masa dan komitmen sebagai seorang anak. Kan kita, disebabkan kita pandemik COVID-19, mungkinlah kita akan rasa terkesan disebabkan COVID ni. And then dari segi pembelajaran dan juga kita panggil komitmen kita sebagai seorang anak. And then mungkinlah dari segi pengurusan masa, Awni ada cara Awni untuk kita panggil atasi. Cuma kadang-kadang berkesan, kadang-kadang tak berkesan. Cuma kat sini komitmen anak tu, komitmen sebagai seorang anak kan, anak sulung. Jadi Awni sendiri anak yang sulung daripada berapa adik-beradik? 5 adik-beradik lah. Cuma yang adik-beradik tu sama umur ke macam mana? tak ada, beza 2 tahun. Beza 2 tahun lah. Tapi nak katanya sini semua semua belajar online lah, betul? Okey, jadi komitmen sebagai seorang anak tu, adakah disebabkan COVID-19 Awni rasa terkesan dengan pembelajaran dan juga komitmen? Belajar secara online. Terkesan Dari segi emosi kan? Terkesan dari segi emosi. Dia macam kan tengah pandemik. So kita belajar online. So bila belajar online, dia komitmen kat situ lah, sebagai pelajar dan juga sebagai anak. Betul. So emosi memang terganggu kat situ. Tapi pandai-pandai kita lah nak adjust macam mana, nak kawal macam mana. Biasanya Awni akan petang-petang keluar rumah kot. Untuk elakkan daripada, untuk kawal emosi tu, Awni akan hilangkan stres. Jadi Awni ada inisiatif sendirilah. Ada. Nanti kamu boleh Awni uraikan dengan atau ceritakan kepada saya cara atasi ya. Ya. Kalau macam dalam kalau dalam sehari tu, kalau kata kelas tu daripada pagi sampai petang lah, malam memang jarang kelas, sampai pagi sampai petang. So malam tu Awni akan tengok TV. Tengok TV kan, tengok TV. And akan hindar daripada phone. Maksudnya tinggalkan phone. Tengok TV sahaja. Lepas tu macam buatlah benda lain. Kalau macam contoh petang tu ada kelas pagi je. So petang tu mungkin Awni akan keluar rumah. Satu lagi, phone pun macam boleh bagi kita fun juga. Contohnya kau tengok drama ataupun tengok video-video yang macam melucukan lah. So dah membantu lah kat situ. Jadi adalah, saya nampak ada inisiatif daripada Awni sendiri, sama ada tengok TV ataupun kita tengok phone lah, untuk kita cari benda yang kita suka kan, untuk hilangkan stres kita ataupun kawal emosi kita. Cuma mungkinlah dari segi kita panggil keberatan Awni sendiri disebabkan pandemik COVID-19 ni, mungkin Awni boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi keberatan dari segi isu yang rasa macam terbeban dengan disebabkan COVID ni. Isu yang terbeban rasanya kawan kot. Sebab kita faham kan sekarang ni semua tengah ODL. So bila tengah ODL, masing-masing bila tengah ODL, kita tak nampak kawan kita buat apa kat rumah. Maksudnya bila kita, kalau dekat college kita boleh nampak kan, kawan kita tengah study,
oh kawan kita tengah buat task. Tapi bila kat rumah macam oh dia tak study ataupun dia tak masuk kelas macam tu. So ni ada kawan yang macam semua benda kita nak kena swap. Faham tak? Semua benda kena swap. Maksudnya kelas pun nak kena attack dulu. Tak setiap masa, tapi ada certain hari lah. Lepas tu lagi assignment. Dia macam assignment, kalau contoh due date tu tak adalah contohnya hari ni madam inform kan, esok lusa dah kena hantar. Tak adalah. Madam pun tahu kita punya kesibukan kan. So dia akan bagi masa tempoh dah seminggu contoh. Tapi dalam seminggu tu 2 hari sebelum due date bunyi lah, macam mana nak buat macam ni, macam mana nak buat ni, macam kau buat apa dan masa sebelum-sebelum ni faham tak? So macam faham tak, kalau macam kita dah nak due date, mestilah kita nak fokus kerja kita sendiri. Sebab nak tengok balik kita punya work tu kan. Macam tu lah. Lepas satu lagi, dia jenis memaksa. Kalau macam nak minta tolong boleh, tapi jangan paksa. So tak boleh, sebab masing-masing sekarang ni kan macam emosi pun tak stabil masing-masing kan. Mungkin memang kita reply macam okay, ayat pun macam sedap je, macam soft je, tapi kita tak tahu waktu cara dia reply tu, waktu tu tengah marah kau ke ataupun tengah menangis sebab kau ke. Kita tahu sebab benda tu orang yang pernah alami. So macam bila boleh buat kesimpulan kat sini, bila ODL pandai-pandai lah masing-masing. Maksudnya take care, take note due date bila. Lepas tu tanya kawan. Memang tanya kawan dah betul dah, tapi janganlah tanya 2 hari sebelum due date. Tak kerasa kawan tu macam, weh kau ni macam tak tahu apa pun. Faham tak? Telegram tak buka, team pun tak masuk. Macam tu. Macam kita tolong ingatkan dia. Group pun kadang-kadang macam discussion kan, group tak masuk. Macam tu. Mungkin saya rasa ramai kot yang mengalami benda macam ni, bukan saya seorang je. Ni tak masuk tawakhir. Tak masuk tawakhir lagi. Jadi apa yang saya tengok kat sini lah, apa yang saya boleh ringkaskan kat sini, mungkin ni dari segi kawan kan, perangai kawan yang tak semualah seorang dua macam tu. Seorang dua lah kan, perangai kawan yang jenis yang pertama tak tengok, maksudnya tak alert lah, kita boleh tak alert kan, tak sedar tentang tarikh assignment yang perlu hantar kan, dan tak syik kita je kena ingatkan dia. Lepas tu yang kedua, jenis kawan yang memaksa kan, untuk memaksa tu bagi Auni sendiri, memaksa Auni tu sehingga Auni rasa teremosi ke, ataupun macam tak nak berkawan dengan dia ke, emosi je lah. Emosi je lah. Cuma dia memaksa dari segi macam mana tu? Dia paksa contoh tanya, dia macam tak tahu semua benda. Tak tahu semua benda. Dia macam kadang-kadang tu minta kerja 100%. Kan macam, weh aku nak tengok contoh kan, weh aku nak tengok kerja kau buat contoh snap kan. So okay, bila dia pernah minta kawan macam tu, macam snap. So snap tu macam okay, dia ni buat macam ni, macam ni. Okay lah, dia minta words yang faham lah. Kalau minta words tu, bila dia transfer masuk words dia, so kerja kita lah dalam tu. So dia just edit masuk yang dia punya je lah. So macam tak nice lah kat situ, sebab semua orang macam sekam mata buat benda tu, tapi kita pandai-pandai macam tu lah. Jadi Auni rasa macam mana tu? Auni share dengan kawan, sebab nak tahu sama ada dia berkelakuan macam tu dengan kita je ke ataupun dengan semua orang. Lepas tu bila Auni cerita dekat seorang kawan tu, sebab kita tak tahan kan, Auni cerita dekat seorang kawan ni, dia kata dah tahu dah siapa. Auni tak mention pun nama seseorang ni, tapi dia macam dah tahu dah siapa. Lepas tu kita cubalah nak teka macam betul ke dia tak tahu kan. Macam dia cakap ni kan macam lah betul, sebab dia pernah PM orang lain, tapi mungkin orang lain dah tahu perangai dia, so macam buat ignore macam tu je lah. So sekarang ni Auni pula gitu lah. Sebab dia macam pelik, sebab kita orang biasa kalau pasal assignment ni rakan sekelas ataupun kita punya housemate tapi tak sekelas. Satu lagi, tapi boleh jadi juga, tapi macam sebab kita orang tak berapat sebelum ni, tak rapat, tapi bila melibatkan kerja, dia memang asyik tanya, boleh tanya, tapi bila paksa dari segi kalau kita tak bagi tahu, dia paksa juga. So macam main emosi lah, macam tu, macam dia ni tak ada kawan dia
tak baik macam tu. Bukan tak baik, tapi cara dia. Pandangan Auni sendiri, cara yang dia lakukan Okey. tu Ni nak compare dengan kawan lain kan. Okay, contoh kalau kawan lain, contoh kan, ni buat macam mana ni? So kita buat voice, lepas tu dia try lah buat benda tu. Tapi yang ni dia macam lebih paksa lah, dia macam lebih kepada nak minta kerja kita. Jadi nak kata kat situ kawan yang tertentu tu dia minta kerja full daripada Auni, and then Auni rasa macam Tak boleh lah. rasa macam tak selesa dengan cara yang dia minta and then dia lakukan pada Auni, dan kawan-kawan lain pun dah kena benda yang sama kan. Cuma Auni sendiri ceritakan pada saya tadi, adakah Auni rasa benda ni memang patut ke, ataupun Auni rasa macam benda ni perlu dibetulkan Benda ni untuk kawan Auni tu? perlu betulkan kot sebab sebab pernah tanya kawan-kawan yang lain, semua ada perasaan macam ni, macam Auni rasa ni, sebab dia memang dia macam tu. Dia jenis yang paksa orang nak hantar assignment tu kan, tolong dia. Cuma dia minta. Dia macam ni, ayat WhatsApp dia pun nampak dia macam paksa ni, macam orang panggil apa ni, terdesak. Jadi rasa Auni rasa macam tak selesa lah dengan dia kan, sebabkan cara dia lakukan pada Auni sendiri kan? Disebabkan cara dia lah. Kalau macam cara dia betul-betul, tak kisah pun, sebab Auni ada je majoriti orang jadi rujukan lah. Maksudnya nak tanya benda assignment apa semua, boleh je kalau kita buat voice, lepas tu hantar, okay, lepas tu dia macam dah faham, okay lah. Tapi bila entahlah, sebab bila dah banyak kali kena, dia jadi macam nampak je WhatsApp dia macam aku tak nak buka lah. Tak boleh lah, tapi macam tak boleh, macam tak nice pula kan. Macam layan je lah. Layan dia sahajalah. Layan dia. Tapi untuk Auni sendiri, Auni sebut tadi, Auni rasa macam terbeban dengan perangai dia yang asyik memaksa kan, memaksa Auni macam. Cuma ada tak dia bagi Auni bagi, maksudnya inisiatif Auni sendiri macam nak ubah sikap kawan tersebut dengan bantu dia, tolong dia, ajar dia macam mana buat assignment, so dia pun boleh terima Auni dengan seadanya kan. Satu je lah, mungkin dia kena take note semua benda, and then dia kena tahu semua benda. Contoh contoh kan, hari tu adalah tas bahasa Arab yang kita kena buat. Masa cakap lah, Auni guna apps ni. Lepas tu pun dia macam nak tengok lah apps tu. Lepas tu bagilah dia apps tu. Time tu lah dia baru nak download. Dah 2 kali lah, 2 apps lah sekarang ni. Hari tu pasal nak edit, cara nak edit video. Yang ni cara kita nak, kan bahasa Arab kan ada part-part kena error apa semua tu, ada apps dia untuk error tu. So macam sebenarnya dia tahu ke macam tu. Lepas tu itulah. Jadi dia pernah lah beritahu, ni kita tanya Kak Auni ni sebab yang lain dah tak nak buka WhatsApp. So macam tu kita macam boleh baca lah, orang dah tak nak buka lah tu sebab dah malas layan dia kan. So gitulah. Tapi Auni cuba rasa juga nak buat macam tu, tapi tak adalah sampai sanggup lagi nak buat macam tu. Tapi setiap kali WhatsApp tu rasalah geram. Rasa macam nak marah dekat geram juga. Rasa macam sebab dia tak ada kawan rapat ke dengan kelas dia, macam tu. Sebab kita nak kata kalau sebelah tu okey juga, sebelah kelas tu okey juga, tapi ni dia macam beza 2-3 kelas. Maksudnya dia satu kos, sama kos. Cuma macam kelas tab lah kot. Kelas tab tu lain-lain betul. Tapi adakah lecturer yang sama untuk hantar assignment tu? Sebab kan biasanya kalau lecturer ada lecturer yang sama, mungkinlah assignment tu sama juga. Ada lecturer yang sama, ada yang tak. Tapi majoriti apa yang ditanya tu lecturer sama lah. Lecturer yang sama lah. And then mungkin Auni cerita tadi, okay, dari segi kepuasan Auni sendiri terhadap kawan tersebut, mungkinlah Auni rasa macam tidak berpuas hati lah dengan cara
cara dia minta kepada Auni, and then dia tak take note apa yang Auni pesan. And then saya nampak tindakan Auni sendiri. Saya nampak kat situ Auni cuba kita panggil ingatkan dia, macam pernah bercakap ke dengan dia, macam tolong ingatkan dia, pesan kat dia macam mana nak ubah perangai dia supaya kawan. Sebab Auni, sebab saya dengar tadi Auni kata kawan-kawan pun dah kena benda yang sama, and then kawan-kawan dia pun dah tutup macam mana kalau WhatsApp. ada call ke kan, WhatsApp ke, tutup message, tak layan dia. Jadi mungkinlah Auni rasa macam macam prihatin terhadap dia, sebab mungkin perangai dia pun Auni pun tak kenal dia kan secara mendalam. Cuma nak kata kat sini, Auni ada pernah tak dia pernah meluahkan sesuatu kepada Auni, and then Auni rasa macam tak pernah lah, and dia cuba nak kenal dia ke macam mana? Okay, kisah dia macam ni. Kita orang pernah sekelas waktu tahun SM3 tahun 2 lah kan, tahun 2. And then ada satu hari ni Ustaz suruh create satu group. And then bila dia nak masuk group Auni sendiri, dia jadi macam orang ahli dalam group Auni, macam weh kau nak ambil dia ke, macam asal pula, macam nice dia orangnya kan. Tapi masa tu memang tak kenal, totally tak kenal lagi dia. Tapi bila dah tahu benda macam ni, macam aku macam terfikir, macam Auni terfikir macam patutlah orang tak nak satu group dengan dia, sebab kita dah tahu dah dia macam mana. So macam bila orang tu kata, weh Auni tak payahlah, kalau kau juga nak ambil dia masuk group ni, aku nak keluar. Sampai macam tahap tu sekali kan. Lepas tu macam lah kenapa, macam lagipun di Esko kita orang punya organisasi fakulti. So macam lah asyik ada jawatan lagi, takkan ada masalah kot. Tapi I don't know lah, mungkin dia punya jawatan tu sebabkan dia punya rupa ke apa kan. Orangnya ada rupa. Lepas tu macam tapi bila dah tahu dia punya ni, macam okay, dah faham dah kenapa orang kata nak dengan dia. Jadi kat sini Auni ceritakan dia ada, kiranya dia ada komitmen lah, komitmen di luar, maksudnya dia ada exco sandang. Waktu tahun 2 lah, waktu 3 dah tak. Tahun 2 lah. And then masa tahun 2 tu lah baru nak kenal dia dengan tu. And then bagaimana Auni sendiri handle group tu? Kan kata ada yang group kata kalau ambil dia sebagai ahli dalam kumpulan tu, and then salah seorang daripada ahli tersebut akan keluar. Jadi Auni buat macam mana tu? Tak ambil dia lah, memang tolak terus dia lah. Sebab waktu tu kita ambil yang first come first serve lah. So waktu tu dia minta, sebab dah tak ada group, so macam dia cakap boleh tak nak join group. So cakap lah. Lepas tu kan kita kalau orang nak join group, kita kena bagi tahu ahli group lain dulu kan. So masuk group macam korang ni weh siapa, okay dah tahu dia ni tak nak lah, tak payah. Lepas tu barulah selutuk dengan dia, cakap tak payah kot, sebab kita orang dah ramai, kita orang dah cukup. So macam dia pun macam so dia lah kita orang macam mesti kiranya dari segi assignment tu mungkinlah tak banyak bergrup atau berkumpulan dengan si dia tu. Cuma kat sininya dari segi perangai dia yang terlalu kita panggil memaksa, menyebabkan Auni sendiri tidak senang dengan kelakuan dia, and then cara dia belajar. Dan saya nampak kat situ Auni sendiri dah bagi inisiatif Auni sendiri. Kalau nak bagi pesanan kepada dia, mungkinlah Auni boleh bagi pesanan dekat dia supaya dia take note. Sama ada saya tak tahulah, saya nak cuma saya nak lah kan, sedap. Cuma ada tak dia ambil pesanan Auni tu sebagai nasihat yang lebih mendalam kepada dia, nasihat Auni sendiri ataupun kawan-kawan yang lain bagi nasihat kepada dia? Auni pun tak pernah bagi nasihat kat dia. Tak pernah. Jadi untuk Auni sendiri ni waktu tu mungkin bagi tahu macam ni je kot. Selalu take note dengan Telegram. Tu je ayat Auni. Lepas tu dia tak reply. Dia tak reply lah. Dia tak reply. Jadi cuma nak cakap kat sini kawan je. Masalah kawan dari segi persahabatan saja. Jadi adakah ia akan mengganggu dari segi semua assignment Auni, ataupun macam di setengah assignment sahajalah? Tak pun. Sebab dia akan muncul bila assignment tu dah nak hantar.
So macam dia tak mengganggu sangat pun, tak ganggu sangat pun. Cuma bila dia datang tu tiba-tiba rasa serabut. Jarang macam ni, tapi sebabkan dia kot. Jadi macam tu sikit. Sam ni ke dia banyak bertanya kepada Auni sehingga Auni tak selesa? Masa pandemik COVID tu Sam 3 Sam 4 yang ada COVID and then terus pulang ke kampung halaman sebabkan COVID tu belajar secara online lah. Sam ni lah waktu online ni je lah. Waktu online ni Sam ni lah kuat dia banyak bertanya lah sehingga Auni rasa tak selesa. Cuma kat sini kita nak fokuskan lah adakah Auni rasa selesa dengan dia, anda mahu berbaik dengan dia? Tahulah dia macam kiranya Auni boleh jadikan dia sebagai rujukan ataupun nak bertanya dengan dia ataupun Auni rasa mungkin boleh belajar dengan dia ke ataupun Auni hanyalah sekadar menjawab soalan dia. Macam tu. Sebab kita orang tak pernah sekelas kecuali yang sekali tu je lah yang kata dia nak minta satu grup tu. Sebab tak pernah sekelas pun. Tak pernah sekelas dengan dia lah. Cuma saya nak tekan kat sini mungkinlah kebahagiaan Auni sendiri. Cuma kita nak fokuskan kepada kebahagiaan Auni sendiri. Sebab Auni fikirkan kepada kawan tersebut dari segi dia kelakuan dia yang terlalu memaksa. Jadi kebahagiaan Auni sendiri masih tertinggi lah sebab Auni pun nak bahagia dengan selesa, dengan hantar assignment dengan selesa, bergaul dengan kawan dengan selesa, tak ada masalah dengan orang lain kan. Cuma kebahagiaan Auni sendiri, mungkinlah kebahagiaan Auni, adakah kita mahu fokuskan kepada kebahagiaan Auni sendiri? Fokuskan maksudnya kebahagiaan Auni maksudnya tak nak fikirkan kebahagiaan orang lain, contohnya tak nak fikirkan kawan tersebut, cuma nak fokus pada kebahagiaan Auni sahaja. Ada certain dia macam nak juga ada me time. Auni pernah je buat tutup data. Tutup data. So bila tutup data, orang pun akan tahulah dia ni busy. Sebab kalau kita buka data, sebab kita dah betik, student mana ada telefon duduk jauh, orang telefon duduk sana, orangnya duduk sini. Sangat jarang sebab sekarang ni semua di ujung jari kan. So kita tahulah dia ni pun ada je dekat tangan tapi malah je nak reply waktu. Tak tahulah mungkin dia tengah siapkan assignment ke, dia tahu benda tu masuk, WhatsApp masuk tapi totally kalau ni selesa tutup data lah. So macam orang faham macam dia ni tak nak ada ganggu ni. So orang pun kadang-kadang kan kalau ni tutup data, lepas tu tiba adalah WhatsApp, 1 tik, alamak 1 tik. So macam dia tahu. Sebab ni jarang 1 tik, jarang tutup data. So kalau tutup data tu sama ada tengah tak sihat pun, tengah tak sihat ataupun tengah rushing benda lain, ataupun biasa assignment buka data kan. So kalau biasa tengah buat assignment akan dah betik lah. Kalau macam 1 tik tu mungkin telefon duduk dalam bilik tapi kita kat luar tengah gambar-gambar rumah ke ataupun tengah pergi ke kedai ke macam tu. So ni macam aku tutup dulu sebab bila kita tengah buat benda lain, kalau dah betik orang macam akan terasa dia ni macam pelik kan tak reply WhatsApp. Macam tu lah. Sebab kita boleh tengok kat luar, noti tu kat luar. So macam lebih-lebih lagi kalau benda penting. Kalau contoh benda penting, lepas tu kita macam baca kat luar macam tak nak reply lagi. So macam benda tu macam tak selesa lah. Lebih baik kita tutup data terus. So macam orang pun boleh faham, dia ni tak baca. Kalau contoh sejam tak reply WhatsApp, dia ni tak buka data dari tadi. So macam dia faham. So untuk Auni rasa benda tu tak merimaskan, untuk kebahagiaan sendirilah kononnya tutup data dari dia pun. Bedanya Auni, daripada Auni cakap tadi tu saya dapat lihat Auni ada, kita panggil cara Auni untuk atasi benda tu lah, benda yang Auni tak suka dengan tutup data. Betul, tutup data tu supaya Auni pun rasa macam selesa dengan apa yang Auni buat. Cuma kat situ bila tutup data tu mungkin Auni fikirkan kepada kawan-kawan yang bagi mesej ataupun tak fikirkan tu. Fikirkan aku sebab Auni akan tutup data bila hari tu ada satu kelas je kot. Satu kelas ataupun hari Minggu. Sebab biasa kalau hari pack dengan kelas, jarang tutup data sebab kita mungkin tahu ada benda-benda penting yang masuk kan. So biasanya hari cuti lah, hari cuti ataupun hari dalam sehari tu ada satu kelas je ke, macam tu. Tak adalah gitulah.
Selalunya tutup data tu hanyalah untuk kita main bagi masa untuk kita berehat lah. Tak ada fikir pun dia ni WhatsApp aku ke tak ada. Maksudnya Auni sendiri nak berehat lah masa tu. Jadi perlu tenangkan diri, tutup data. Jadi dengan macam tu je boleh tenangkan Auni. Cuma kat sini Auni kata tadi yang kawan yang macam terlalu memaksa Auni sendiri untuk buat untuk hantar assignment yang full. Jadi Auni rasa macam titik peluh Auni tu rasa macam tak terbayar lah, sebab kita bersusah payah untuk siapkan assignment, tapi orang lain je hanya minta saja tanpa belajar. Cuma Auni rasa macam mungkinlah Auni akan rasa simpati kepada dia sebab dia tak belajar apa-apa tapi nak minta dengan orang yang tapi tak bagi pun. Tapi Auni sendiri tak bagilah. Tak bagilah assignment tu dekat kawan tu. Tapi adakah dia macam Auni macam hanya biarkan dia ke, macam tinggalkan dia ke, macam mana? Tinggalkan. Memang tak bagi. Lepas tu dia tanya soalan lain. So bila dia tanya soalan lain, macam kita pun jawab, tadi dah okey ke? Macam dah ada ke? Dah buat ke? Pasal okey dah buat dah. Tak tahulah sama ada tu dia punya awal-awal tu dia punya reason macam tak nak fikir lebih. Lepas tu bila kita buat macam ni, okey, dia ni tak nak bagi ni, tak apalah, aku kena usaha juga cari benda ni. Tak tahulah tu. Cuma kat sini saya boleh nampak lah ni macam fikirkan terlalu banyak pada kawan. Ya, saya nampak kat sini kawan. Sebab tak fikir. Auni rasa Auni tak fikir pasal kawan tu, tapi apa yang Auni nak sampaikan pada saya kat sini ni, Auni macam kawan yang simpati. Mungkin akan ada rasa simpati, tapi kadang-kadang macam merasa terbeban dengan kawan-kawan yang jenis perangai yang kita panggil unik lah, sebab kita sendiri pun ada, setiap orang ada personality masing-masing. Cuma kita nak explore ke tak nak je. Dan mungkinlah kebahagiaan Auni sendiri pun Auni rasa macam mungkin tak rasa tercapai, tapi kurang kita panggil rasa terjejas ataupun kurang rasanya terbeban dengan perangai kawan-kawan yang macam jenis macam ni kan. Cuma untuk Auni sendiri, Auni rasa kebahagiaan Auni tu, adakah Auni rasa dengan mencapai kebahagiaan Auni sendiri ataupun orang lain perlu dicapai juga? Maksudnya macam tu. Dia depends on situasi lah. Dia depends on situasi. Susah. Ya, susah. Boleh ringkaskan saja tak? Dia kita tahu kalau kita tolong orang, satu kebahagiaan juga, sebab kita dah boleh urus, dah memudahkan urusan orang tu. Tapi dia macam tengok situasi jugalah. Macam dia ni betul ke ambil kesempatan ke, ataupun betul tengah susah. So kalau kita biasanya boleh nampak kot kalau dia ni betul-betul tengah susah dengan ambil kesempatan. Kalau macam betul-betul tengah susah tu, lepas tu bila kita dapat atasi benda tu kan, lepas tu dia macam, terima kasih ni, lepas tu dengan emoji sedih muka, kan ada emoji yang muka sedih, lepas tu dah berulang kali cakap terima kasih. Tu kita rasa macam betul lah, memang dia ni perlukan bantuan kita, memang dia tengah susah. So macam satu kepuasan kat situ. Kepuasan. Tapi biasa macam boleh beza lah. Kalau contoh dia ni ambil kesempatan pun ada, macam sebab bila kita tolong tak ada pun cakap terima kasih, macam terus menghilang, macam tak menghargai Auni. Dia macam terus menghilang. So macam okay, dia ni ambil kesempatan. So dia sana cerita tak memberi satu kebahagiaan lah. Dia macam Allah memuasa aku je. Betul, tolong orang ni okey, baik, tapi gitulah, nak orang hargai kita kena hargai orang. Auni rasa macam kita rasa apa yang kita buat untuk kawan tersebut dibalas dengan ucapkan terima kasih pun tak apa, tapi asalkan rasa dihargai lah oleh kawan tersebut, sebab effort kita, usaha kita sendirilah untuk bantu dia. Lepas tu satu lagi ada kawan ni yang jenis macam setiap kali ada assignment, memang dia akan cari. So Auni pun jawab. So kita boleh nampak dia ni memang betul-betul tahu apa ni, memang dia ni betul-betul perlukan kita ni. So Auni jawab. Tapi sampai satu masa tu Auni lost. Auni cari dia, tanya dia kan. So dia kata dia tak tahulah. Lepas tu bila cakap tak tahu, lepas tu cakap okey tak apalah, nantilah aku tanya orang lain. Lepas tu tiba masuk WhatsApp dia, dah Auni ambil dah link ni ada info yang kau cari. So macam
tadi kata tak tahu. Lepas tu dia kata, cakap kat dia, tadi kata tak tahu. Tak adalah, sebelum ni kau yang tolong aku. Macam sempat rasa macam lah, so selama ni aku tolong dia satu, macam mana cakap, satu apa ya, effort. Bukan satu, alah susah nak cakap. Kita maksudnya Auni sendiri, what you give you get back. Macam tu. Sebab maksudnya nak balas balik apa yang Auni buat. Sebab awal-awal dia cakap, wait, aku tak tahulah. Lepas tu okay, tak apalah, reply macam tu. Lepas tu tiba masuk WhatsApp je, kau ambil lah link ni ada info-info yang kau cari. Macam sebab benda tu kita dah bercari seminggu. Tak adalah seminggu pula, dah cari dalam 3-4 hari tak jumpa. Rasa nak nangis lah. Lepas tu macam tiba-tiba dia datang, sekali tanya je, lepas tu dia datang dengan dia punya link. Macam satu kebahagiaan kat situ. Aku selama ni tak sia-sia. Macam tu lah, tak sia-sia lah aku tolong dia selama ni. So macam kita boleh nampak lah, okay, dia ni jenis yang menghargai orang. So bila dia jenis yang menghargai orang, so pas ni kalau dia tanya apa pun, kita kena jawab lah. Kalau macam berbanding dengan orang ni yang paksa tadi, yang paksa tadi, datang bila assignment je, datang bila nak due date je. So macam so macam, sebab tu kalau dia datang rasa macam serambut. Macam tu lah. So kalau dia ni kalau tanya banyak-banyak pun, at least macam sebab dia bagi balik dengan kat kita. So macam okey lah kalau kita tanya, tolong dia pun macam tu. Jadi masuk kat sini ni, apa yang Auni cakapkan tadi tu, kiranya maksudnya ada kategori kawan, ada friend cost jugalah. Maksudnya ada kategori kawan-kawan juga yang boleh diharap dan boleh kita pun diterima, dan juga yang tak boleh diharap. Cuma kat sini ni Auni rasa Auni selesa lah dengan orang yang menghargai effort Auni itu mengajar Auni, and then balas dan rasa lah Auni tolong dia, and then balas balik dengan bantu Auni buat assignment, and then rasa kurang lah, rasa terbeban tu berbanding dengan orang yang jenis paksa yang mahukan kerja orang dengan cepat dan full dan terus siap. Copy macam tu je. Dan then Auni rasa macam terkesan lah dengan apa yang rasa macam tak nak bantu. Rasanya tak nak bantu lah. Cuma Auni rasa apabila Auni dah luahkan tu dari segi orang kawan yang jenis memaksa ni, adakah Auni rasa macam mahu kita panggil jauh diri kerana dia ke, ataupun Auni hanya mahu anggap dia sebagai kawan biasa tapi sekadar tolong dia sahaja ke, macam mana? Ataupun tak nak tahu, ataupun selepas tahu perangai dia macam tu atau ragan dia macam tu, terus tak nak tolong. Dia tak adalah nak tinggal 100%. Sebab tolong juga tapi macam yalah, kalau macam kita tolong pun Allah je lah tahu niat kita kan. Biarlah kalau dia tak menghargai pun, asal kita tolong kan. Tapi benda tu bila lama-lama jadi lali, macam tak kisahlah, tolong je lah, tolong. Okey, tolong je. Tak adalah tinggal 100%. Sebab image kita juga kan. Macam orang dia tahu anak dia ni ada perangai juga rupanya. Macam tu. Kiranya Auni still lah akan bantu dia lah kan, walaupun perangai dia macam tu. Dan Auni terima dia dengan seadanya lah. Terima lah. Cuma kawan biasa. Cuma sebagai seorang kawan biasa, bolehlah bantu dia sikit-sikit, cuma tak berlebihan lah, sehingga Auni sendiri pun tak selesa dengan cara dia buat untuk Auni lah. Jadi Auni cerita daripada awal tadi tu pasal persahabatan. Okay, untuk belajar Auni pasal kawan yang maksa ni, adakah masa dia SEM 3 sahaja ataupun masa ODL pun terus berlaku? ODL waktu SEM 5 ni dia. Kiranya Auni kenal dia tu masa lebih rapat, maksudnya lebih dia kerap kali mesej Auni masa SEM 4 yang ODL ke ataupun sebelum SEM 5? Kita SEM 5. Kiranya SEM 5 lah lebih kerap mesej Auni, sebab kita dalam pandemik COVID-19 jadi lebih terbuka pada ODL lah. Jadi Auni sendiri cakap tadi ODL Auni pun terkesan disebabkan kita panggil kawan jenis kawan yang macam memaksa, and then ODL Auni pun dari segi pembelajaran Auni okey tak disebabkan ada kawan yang macam ni, atau tu kesan dari segi pembelajaran Auni secara online ni lah? Tak terkesan pun, sebab tak terkesan, seorang je pun macam manusia macam tu. So macam ramai lagi yang okey, so tak ada kesan pun. Mungkin Auni rasa Auni ada cara dia dengan, nampak Auni ada cara Auni sendiri
Iaitu sama ada Auni tidak fikirkan lah bila dia mesej Auni, mungkin Auni akan tolong sekadar tolong, tapi bukan full assignment lah. Cuma nak dia sedar tak sedar tu atas diri dia sendirilah. And then Auni sendiri pun nak rasa kebahagiaan Auni sendiri yang Auni mention tadi, yang Auni sebutkan tadi. Itu kebahagiaan Auni sendiri, nak nak siapkan assignment kan dengan berjaya kan, tak menyusahkan orang lain. Cuma kawan yang setengah kawan tersebut sehingga Auni ni rasa kurang selesa untuk siapkan assignment tu, sebab ada kawan-kawan yang tertentu yang menyebabkan Auni rasa terdorong untuk tidak siapkan assignment macam tu lah. Lepas tu Auni ada rasa untuk komitmen kepada kawan tadi tu. Komitmen kepada kawan tadi tu dan juga belajar secara online ni tidak terkesan lah. Betul? Tak terkesan lah. Cuma pandangan kawan sahajalah. Adakah Auni rasa nak rapat dengan dia ataupun kawan biasa saja? Kawan biasa. Kawan biasa sahajalah. Jadi mungkin Auni ada kawan yang kita panggil lebih rapat dan boleh kita panggil, boleh dijadikan sebagai rujukan. Mungkin Auni ada ke? Ada lah untuk jadikan rujukan tersebut lah. Kiranya kawan tersebut tadi tu satu kos lah. Satu kos. Cuma Auni tak rapat sangat dengan dia. Mungkinlah kita boleh fokuskan kepada Auni nak fokuskan kepada sahabat Auni, ataupun kita boleh belajar online. Ada masalah segi belajar online Auni. Fokus apa je? Fokus untuk sama ada Auni sendiri handle. Sebab Auni sendiri nak kata kawal emosi kan. Sebab kawal emosi ni banyak kategori. Tadi belajar online kot. Belajar online lah. Sebab tadi Auni sebutkan tadi kawal emosi dari segi nak belajar online dan juga komitmen sebagai seorang anak kan. Tambah-tambah lagi anak yang sulung. Dan emosi juga. Saya nampak kat situ lebih kepada emosi. Semuanya emosi ya. Saya boleh lilitkan semuanya melibatkan emosi. Pengawalan emosi Auni terhadap persahabatan. Sebab saya nampak daripada awal hingga akhir tu dari segi persahabatan. Kita dari segi persahabatan, tapi saya nampak pengawalan emosi lah. Sebab emosi Auni ni terganggu dari segi persahabatan. Ada kawan-kawan yang macam ni kan. Lepas tu dari segi emosi untuk komitmen sebagai seorang anak dan juga student kan. Jadi pengawalan emosi Auni tu saya nampak kat situ. Ada cara Auni itu rehatkan minda, betul. Rehatkan minda dengan keluarga. Pengawalan emosi Auni tu, adakah ia akan menjejaskan, adakah Auni ada terkesan macam adakah ada apa-apa yang berlaku pada diri Auni sendiri segi belajar secara online ni ketika kita belajar online, sebab kita kan asyik menghadap laptop kan. Disebabkan masalah kawan tu, mungkin Auni dapat kita panggil boleh atasi lagi dari segi pengawalan emosi. Saya nampak kat situ boleh kawal lagi emosi. Cuma dari segi Auni sebutkan tadi, saya nampak kat situ dari segi pengawalan emosi saya belajar secara online. Mungkin Auni rasa terkesan dengan belajar online sebab kita kan menghadap laptop, asyik menghadap laptop. Jadi Auni rasa bagaimana perasaan Auni sendiri tu? Perasaan apabila belajar secara online asyik menghadap laptop je kan. Dan komitmen sebagai seorang anak juga. Macam stres lah juga. Stres. Tapi ada cara nak atasi. Kadang-kadang buat kerja pun, sebab ni kalau makan dia boleh release stres. Salah satu lagi makan lah. Kalau macam contoh dah tu kita setengah student, laptop pun memang wajib setiap hari tengok kan. So sambil buat kerja tu sambil makan lah. Dia tak adalah tengok laptop serius je 4-5 jam kan. So makan dia naik laptop. Lepas tu buat kerja sambil dengan lagu. Dekat laptop tu kita buka YouTube ke. Lagu jenis apa? Maksudnya lagu Melayu lah, banyak lagu Melayu. Lagu Melayu, lagu Inggeris. Jadi pengawalan emosi Auni tu saya nampak baiklah, sebab ada inisiatif Auni sendiri dengan lagu kan, dengan lagu ataupun makan. So dari segi kalau lagu dengan lagu dan makan tu Auni seimbangkan dia ke macam mana? Ke Auni hanyalah untuk apabila stres sahaja Auni akan buat benda tu? Kalau macam kerja tu memang betul-betul dah kena betul-betul fokus dah. So maksudnya tak boleh lah buat main-main. Makanan tu tolak tepi lah. So buka lagu sambil kita fokus. Boleh ke fokus? Tapi awak ni boleh. Dia
dia Atas bergantung setiap kepada orang. setiap orang berbeza. Tapi kalau macam doktor suruh tengok slide, baca biar faham macam tu je, macam boleh je kalau kita nak sama-sama makan kan. Tak adalah stres 24 jam. Kiranya Auni dari segi pengawalan emosi Auni tu adalah saya nampak cara dengan lagu dan makan. And then itu untuk belajar secara online dan komitmen sebagai seorang anak tu, pengawalan emosi dari segi komitmen sebagai seorang anak tu kita orang dah buat jadual. Jadual. Maksudnya setiap hari tu contoh Isnin memang kelas daripada pagi sampai petang kan. So bagi ke adik lain. So bila dah ada jadual macam tu, tak adalah macam weh kain tak lipat lagi, weh pinggan tak basuh lagi. Jadual tu pun wujud waktu bulan 12 baru. Ni bulan 1 kan. Baru wujud je. Sebab kita orang waktu dulu, bukan waktu dulu, maksudnya awal-awal ODA dulu pun macam kenapa tak pernah terfikir macam ni. Tapi bila dia jadi ada benda tu, bila dah masing-masing macam sampai limit kan, macam penat. Gitulah. Lepas tu satu lagi jadual lah. Macam kerjasama adik-adik. Kirinya kat situ saya dengar tu maksudnya Auni kat sini dari segi komitmen sebagai seorang anak tu macam mana nak jalankan tugas untuk house chores kan, kerja rumah tu. House chores tu Auni buat jadual lah kan. Jadual kiranya sistematik lah, kita nampak boleh selesaikan kerja rumah tu dengan baik lah kan. And then juga untuk ODL pula Auni ada cara untuk cope kalau menghadap laptop secara berlebihan kan, mungkin dengan makan dan juga dengan lagu kan. Jadi ada cara Auni untuk cope, dan itu tak jadi tak jadi bagi beban untuk Auni sendiri, sebab Auni ada cara Auni yang tersendiri. Sebab setiap orang pun ada kita panggil cara yang tersendiri yang berbeza-beza kan. Manusia ni ini unik kan. Cuma dari segi pengawalan emosi terhadap kawan-kawan, mungkinlah Auni dah dapat cope yang tu, tapi Auni rasa nak kawal emosi dari segi kawan-kawan yang jenis yang kita panggil yang mengganggu Auni sendirilah, yang jenis memaksa untuk dapatkan assignment terus kan. Cuma Auni ada cara nak cope dengan tutup data ataupun tak layan dia. Tapi Auni rasa benda tu rasa tak bersalah lah, sebab apa Auni akan baca, Auni akan teliti dahulu apa yang disampaikan oleh klien, apa yang disampaikan oleh kawan Auni sendiri kan. Kalau dia Auni boleh cam lah sama ada dia tak faham betul-betul ataupun memang dia nak minta terus kepada Auni tu. Jadi Auni boleh kita panggil identify lah, maksudnya kena pasti kawan yang macam mana. Dan Auni ada cara untuk cope. Cuma Auni rasa selesa tak selepas Auni luahkan dari segi, sebab saya nampak pengawalan emosi Auni sangat-sangat kita panggil baik lah. Kita kira cukup baik sebab dari segi ODL komitmen dan juga persahabatan lah. Cuma emosi tu kadang-kadang kita turun dan naik, cuma kita je dapat kawal diri kita sendiri. Jadi Auni rasa selepas kita luahkan ni, Auni rasa macam mana? Okey lah sikit, sebab tak ada orang tahu pun. Kalau macam kawan tu lah, kawan tu adalah sebab kita tanya kawan lain kan, macam dia ni okey ke sebenarnya kan. Okey je, macam okey lah sebab dah luah kat kawan kan. Jadi Auni rasa selepas kita buat sesi ni, Auni rasa macam kuranglah beban tu sikit kan, sebab dah cerita kepada kawan tu, cerita kepada saya jugalah. Dan mungkinlah Auni rasa dengan persahabatan Auni dengan dia tu, apa yang saya dapat rumuskan lah, bolehlah saya dapat rumuskan lah daripada awal hingga akhir tu. Dari segi pengawalan, daripada kita fokuskan pada pengawalan emosi kan, pengawalan emosi sebab nak fokus pada persahabatan, tapi lebih kepada pengawalan emosi Auni lah, emosi dari segi persahabatan dan juga ODL dan juga komitmen. Dan ada cara-cara untuk Auni cope dengan sendiri, dan saya tekan kepada emosi, kepada persahabatan lah, sebab kawan-kawan yang macam kita baru nak kenal kan, cuba Auni rasa macam terganggu, terkesan dengan perangai atau sikap dia orang yang membuatkan Auni kurang senang dengan dia orang. Cuma bagi Auni rasa Auni pun ada inisiatif Auni sendiri, and then Auni rasa macam tak bersalah lah kan untuk berkawan sahaja, maksudnya sekadar kawan sahaja, bukan kawan rapat lah. Cuma nak bantu, mungkinlah Auni boleh kena pastilah nak bantu dia macam mana. And then Auni pun rasa dengan sesi ni Auni rasa okey lah kan, selepas luahkan dengan sesi ni. Mungkinlah mungkin Auni rasa Auni ada apa-apa lagi yang ingin kongsikan kepada saya? Tak ada.
Tak Itu je. ada. Itu je. Jadi kita boleh tamatkanlah sesi kita pada hari ini. Okay, terima kasih pada Auni Terima kasih. sendiri kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay.